Tes Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah. Hari ini kita gunakan betul-betul page Ustazah Muzayyanah. Masya Allah, Ustazah baru sahaja meraihkan jemputan daripada surau Al-Ukhwah. Sekarang tibalah masanya untuk harian. Ini berazam sungguh-sungguh ni dah istiqamah. InsyaAllah tidak ada cuti-cutinya, Allah izinkan terus. Termasuk semalam pada hari Aidul Adha, Ustazah bersiaran untuk kitab La Tahzan. Hari ini 11 Zulhijjah kita sambung lagi. Masya Allah, pemilik kitab La Tahzan. Ada ramai dah yang bertanya pada Ustazah nak dapatkan kitab apa semua, sebab rasa berazam untuk sama macam Ustazah lah nak tamatkan kitab ni walaupun dia setebal ni. Once Ustazah start, sahabat-sahabat, insya-Allah hanya mati sahaja yang mampu menyetopkan dia. Menyetopkan dia, okay? Insya-Allah. Yang pentingnya setiap hari di page Ustazah Muzayyanah, walaupun saya tak mampu untuk menetapkan pukul berapa setiap hari, tak perlu sangat untuk kita kejarkan berapa ramai yang live ketika itu, tapi cukuplah kita share supayanya orang boleh mendengar ulang siar. Jadi tips untuk mengetahui kita berada pada tajuk yang mana, hari yang keberapa, anda boleh tengok tarikh lah. Sebab di tarikh hari ini 21 Julai, Ustazah tuliskan La Tahzan, tajuknya teguhkanlah kepribadian anda. Jadi siapa-siapa yang pandai IT, silakan untuk anda buat satu macam album. Kan sekarang ni kita dah tajuk yang ke-9. Masya Allah, Ustazah berangan ni sahabat-sahabat, kita jadikan reality, kan, angan-angan ini, mimpi ini jadikan kenyataan sehingga pelajaran yang ke-281. Anda rasa kita boleh? Boleh, insya-Allah. Allah pandang niat kita. Jadi anda yang telah bersama-sama sejak awal pelajaran pertama hari tu, sekarang kita dah berada yang ke-9, setakat nak sampai ke 200 lebih tu, insya-Allah. Syaratnya istiqamah. Dalam hidup biar begitu, sikit tapi berterusan, sikit tapi setiap hari, insya-Allah. Kita jadi tim yang sama-sama non-stop setiap hari. Kitab ni benar-benar membangkitkan semangat kita, masya-Allah. Jadi tajuk yang ke-9, teguhkanlah kepribadian anda. Subhanallah, kekandaku sayang Fauziah Jaafar, semua sekalilah tidak tersebut satu-satunya. InsyaAllah kita sama-sama mencari ilmu. Ustazah bukan orang alim, tolong bacakan isi kitab saja. Teguhkanlah kepribadian anda, tajuk yang ke-9. Yakni jangan mudah mengenakan dan meniru-niru ciri kepribadian umat lain. Tu dia, ada orang duk hafal lagu lagu Kun Anta, jadilah dirimu. Ni sesuai lah ni tajuk ni. Kerana itu akan menjadi petaka. Kan orang yang suka meniru-niru kepribadian orang lain. Kerana itu akan menjadi petaka yang tidak mudah redha bagimu. Wih, bahaya juga ni tajuk ni. Dia suruh kita teguhkanlah kepribadian anda yang suka meniru-niru, macam orang tak ada pendirian. Sahabat-sahabat, itu maksud dia. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri, suaranya, gerakan tubuhnya, ucapannya, kemampuannya dan keadaannya sendiri, kebanyakan akan meniru-niru budaya bangsa lain. Perhatikan, tengok anak-anak kita macam mana. Kalau kita tak betul-betul membina kepribadian mereka dengan jati diri kita, cara hidup kita berkeluarga, mendekat sungguh-sungguh dengan mereka, mudahnya mereka nak tersungkur. Mudahnya mereka nak menjadikan orang lain sebagai bahan tiruan mereka. Dan itulah yang disebut dengan melatah,
mengada-ngada, berpura-pura dan kehilangan jati diri. Ustazah setiap kali terbaca perkataan-perkataan negatif macam ni, saya tak seronok. Okay, sahabat-sahabat, sekarang ni dalam musim COVID ni kita tak nak dengar perkataan positif, tapi kita sedang baca kitab yang penuh dengan motivasi. Kita nak jadi orang yang berminda positif. Okay, kita doakan semua mangsa COVID yang telah disahkan positif COVID sembuh seperti sedia kala, balik ke rumah menjadi hamba Allah yang makin taat dan bermanfaat. Amin. Sahabat-sahabat, tapi bila membaca, ustazah terbaca kalimah melatah, mengada-ngada, berpura-pura, kehilangan jati diri, tak syok. Sebab tu di lisan ni kalau boleh nak cakap benda yang baik-baik sahaja, kerana di situ adalah satu doa. Amin, kata malaikat Allah. Yang baik itu adalah untukmu jua. Indah tau jadi manusia yang mulutnya sentiasa bercakap yang baik-baik. Walaupun mengulang sebut, kalau boleh kita tak nak jadi orang yang suka melatah, mengada-ngada, berpura-pura, kehilangan jati diri. Ni saya bacakan isi kitab ni, Masya Allah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Nabi Adam alaihissalam? Ayahanda kita, manusia pertama di atas muka bumi Allah. So nak cerita, kitab Latahzan menceritakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga makhluk terakhir ciptaan Allah, tidak pernah ada dua orang yang sama persis rupanya. Betul lah kan? Kita tanya JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, kita punya cap jari ni ada yang sama ke dengan orang-orang yang mati sebelum ni? Di mayat, dipotong jarinya, diletakkan sebelah dengan ibu jari kita ni, dicop sama-sama. Agaknya boleh sama tak? Masya Allah, dulu-dulu belajar kan saya tengah-tengah cikgu cerita, ya ke tak sama? Betul ke tak sama? Subhanallah sahabat-sahabat, maha besarnya kekuasaan Allah. Bukan kata jutaan lah manusia daripada zaman Adam tu, tak mungkin sama. Bahkan kitab ni kata sehingga makhluk terakhir ciptaan Allah tidak pernah ada dua orang yang sama persis rupanya. Semalam follower Ustazah Zai tahu bahawa Ustazah kematian jiran terdekat di rumah Ustazah ni kan. Yang meninggal tu sahabat-sahabat, beliau ni ada adik kembar. Maknanya dua beradik kembar. Okay, kalau kembar ni kita tahulah dua-dua lelaki pula, kembar seiras macam tu okay. Sahabat-sahabat mesti hampir mirip sama. Ada dulu-dulu zaman Ustazah tertengok atau sengaja tengok kot, masa tu tengok drama kan, ada orang perempuan ni, pelakon dia satu watak tu berlakon dua. Maknanya macam orang kembar lah, memang sebiji sama sungguh. Tapi find out muslimin muslimat dirahmati Allah, ada juga kelainan. Mesti ada kelainan walaupun sama macam mana. So bila saya baca kitab ni tadi, dia kata sejak zaman Nabi Adam hingga makhluk terakhir diciptakan Allah, tak mungkin ada yang sama persis. Persis tu sebiji, tak mungkin ada yang sama. Maksudnya ada je lah. Yang paling kita ketara nampak ibu jari ni kan, tak mungkin sama. Bukan ibu jari lah, corak-coraknya. Maka mengapa masih ada orang yang memaksa diri untuk menyamakan perilaku dan kepribadiannya dengan bangsa lain? Ini satu peringatan kepada kita, orang yang macam hilang jati dirinya sendiri, sahabat-sahabat, yang meniru. Kita tak salah meniru kebaikan orang lain. Ustazah Zai pun selalu sebut, banyaklah berkawan, orang-orang yang didatangkan Allah kepada kita ni mesti ada baik, ada buruknya. Tujuan kita hidup nak tiru kebaikan orang, bukan tiru jahatnya orang. Dia tu jahat tapi okey je Ustazah. Dia tu tak sembahyang tapi okey je. Bukan kita nak tiru yang tu. Kita nak rasa cemburu kepada orang yang Masya Allah, macam mana dia ni walaupun tak ada kaki sebelah, tapi kudrat dia menggunakan tangan, macam tu kan. Semangat dia kita nak tiru. Macam mana boleh penyabarnya manusia ni, kita nak tiru. Itu yang sepatutnya. Tapi di sini kaedah kita memahami, anda merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Tidak ada seorang pun yang menyerupai anda dalam catatan sejarah kehidupan ini. Belum pernah ada seorang pun yang diciptakan sama dengan anda. Tak mungkin ada klon dia kan sahabat-sahabat. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan serupa dengan anda di kemudian hari.
So Allah ciptakan kita adalah kita yang berhak untuk ke syurga. Saya sangat yakin sahabat-sahabat, sebab Allah ciptakan syurga untuk kita. Tapi jangan termenung semata, syok sendiri saja, tak berbuat apa-apa, tiba-tiba di lisan menyebutkan syurga. Layakkah kita, sahabat-sahabat? So nampak apa sahaja ciri yang baik pada orang lain, kita nak jadikan kebaikan itu adalah sebagai contoh tauladan dan kita tiru bulat-bulat. Kalau dia suka bercakap yang baik-baik, aku selama ni tak suka cakap yang baik-baik. So macam mana kita nak paksa diri kita untuk buang cakap yang tidak baik, tiru orang tu untuk cakap yang baik-baik? Begitu. Tapi anak-anak kita kebanyakan sekarang ni, style rambutnya nak sama, style cukur keningnya nak sama, style pakaiannya nak sama, tapi dia tak pernah mencontohi kebaikan. Yang mana kebaikan maksud? Kebaikan yang juga dicintai oleh Allah. Dia tersilap tirulah kesimpulannya. Sahabat-sahabat, ini bahaya. Kita disuruh tiru benda lain, dia tiru pula benda yang lain. Wa na'udzubillah. Ini orang yang tidak ada pendirian. Okey, baik. Anda sama sekali tidak berbeza. Anda sama sekali berbeza dari Zaid dan Amr. Sekejap, Ustazah dah habis baca ke belum? Okey. Kerana itu, jangan memaksakan diri untuk meniru-niru kepribadian orang lain. Tetap dalam kitab Al-Tahzan ni, dia ada surah-surah ataupun ayat-ayat daripada Al-Quran untuk menambah yakinnya kita dalam mempelajarinya. Tetaplah berpijak dan berjalan pada keadaan dan perilaku anda sendiri. Semua kita ada rezekinya masing-masing, sahabat. Semua kita ada jalan ceritanya, takdir hidupnya tersendiri. Tempuh kita akan bertemu dengan hikmah. Okey, tapi kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri, selalu kita kata kita ni orang yang tak bagus, tak ada apa-apa makna, kita ni tak ada manusia yang suka kat kita, contoh, itulah kesilapannya. Sedangkan Allah suka kita berusaha atas kaki kita sendiri, berdiri atas kaki kita sendiri. Apa kata Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-60? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makna ada bahagian-bahagian tertentu yang telah ditetapkan Allah. Ada rezekinya masing-masing. Masya Allah, Siti Azmahani Mamat. Ramainya kawan-kawan yang dia tag dekat sini. Subhanallah, untuk pengetahuan